أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang Dia ciptakan. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hari ni aku nak share dengan korang satu pengalaman yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber aku. Dan kisah ni diceritakan lama dah, tapi aku baru berkesempatan untuk baca dan fahami kisah dia, dan aku ceritakan kepada korang. Untuk memudahkan korang faham, si pencerita ni aku gelarkan sebagai Fatin. Dan kisah yang disampaikan kat aku ni sebenarnya dia kata dah berlaku 10 tahun dah dekat diri dia, dan baru sekarang dia bercerita. Dan cerita ni dia tak pernah share kat siapa-siapa pun, melainkan family dia saja yang tahu kisah ni. Kisah pengalaman seram yang diceritakan oleh Fatin ini berlaku semasa dia pergi bercuti di Bali dengan husband dia. Okey, untuk bagi korang faham permulaan cerita ni, aku bagi tahu dulu. Husband dia ni seorang yang sangat suka kumpul barang-barang antik, barang-barang unik. Memang macam itulah hobi husband dia ni. And diorang akan pergi travel semata-mata untuk cari barang-barang lama, barang-barang yang macam bukan dekat dalam Malaysia tau. Dia pergi macam-macam negara. Memang laki dia akan cari pot-pot yang memang menjual barang-barang antik tu, memang susah nak dapat. So dalam setahun tu diorang akan pergi travel dalam beberapa negara juga. Si Fatin ni kira macam dia support lah minat husband dia. Time diorang sampai kat Bali tu, diorang check in kat satu hotel ni. Masa tu dia kata dia dah book hotel lain, tapi tak tahu kenapa masa dia sampai kat Bali tu ada jadi satu isu yang membuatkan dia tak boleh check in kat hotel tu. So dia kena cari hotel lain. Masa tu dia kata hotel memang sangat penuh. Masa tu mungkin school holiday macam tu kot, dia kata memang ramai sangat pelancong. Jadi hotel-hotel besar ni kebanyakannya penuh, memang tak ada bilik. Jadi dia terpaksa check in dekat satu hotel yang berhampiran dengan tempat yang dia nak cari barang tu juga, dia kata. Tapi hotel tu hotel bajet, hotel biasa saja. Memang macam tak nampak gah sangat lah, dia kata kan. Dia terpaksa sebab dia orang tak ada tempat tinggal dah. Before tu macam aku cakap lah, dia dah memang plan. Dia tak pernah pun jadi kes macam ni. Selama dia pergi travel apa semua, dia tak pernah ada isu lah. Macam tiba-tiba hotel tu tak ada bilik lah apa semua. Itu adalah kali pertama dia orang gamble, terpaksa cari hotel sendiri semasa tiba dekat negara tu. Memang kelang kabut sikit lah dia cakap. So masa dia check in dekat hotel tu, mula-mula dia kata dia macam pelik sikit sebab hotel tu macam tak ramai orang. Mungkin hotel tu hotel bajet, tempat-tempat macam, yelah faham kan, tempat hotel-hotel bajet yang macam ada orang-orang buat projek apa-apa kan. So dia macam tak selesa sebab dia dengan husband dia je. Tapi husband dia kata tak macam mana kan, dah tak ada pilihan. Jadi dia pun okey je. Masa dia check in kat situ tak ada apa-apa yang pelik pun. Jadi keesokan harinya dia duduk dalam 3 hari tau. Maksudnya 4 hari 3 malam. So kisah yang pelik ni berlaku pada keesokan harinya, waktu husband dia dah pergi jumpa satu pot untuk cari barang-barang tu tau. Lepas pergi kat kedai tu, husband dia bawa balik satu lampu antik tau, yang jenis yang macam zaman dulu pakai api, macam kena pakai api untuk menyalakan minyak tanah kan, macam tu. So husband dia dapat satu lampu antik tu and dia bawa balik. Husband dia ni macam mengikut apa Fatin cerita lah, dia kalau dia pergi kat satu-satu pot, contoh kalau macam dia pergi kat Bali tu, ada satu kedai ni dia jual barang-barang antik, barang-barang lama ni semua. Bukan semestinya satu tempat tu je dia beli, diborong macam banyak. Tak, dia akan pergi kat banyak-banyak tempat. Contoh kalau dia pergi kat Bali tu kan, dia akan betul-betul research kat mana tempat-tempat barang-barang antik tu jual. Maknanya dia akan pergi setiap kedai tu, yang mana berdekatan ataupun jauh sikit ke, dia orang akan pergi untuk tengok barang-barang. Maknanya bukan satu kedai je dia beli banyak-banyak. Masa dia bawa balik lampu tu, start daripada peristiwa tu lah terjadi benda-benda pelik. Mula-mula Fatin ni dia tak rasa pun disebabkan husband dia bawa balik lampu tu benda pelik jadi, macam gangguan apa semua. Sebab dia rasa macam mungkin hotel tu, sebab sebelum ni pun husband dia memang banyak je kan beli-beli barang apa benda pelik semua, tak pernah terjadi apa-apa pun. Macam even dah berapa tahun dia kahwin dengan lelaki dia kan, dia tak pernah rasa pun macam ada gangguan ke melalui barang-barang macam tu. Dan dia pernah je lah dengar ada orang cakap macam kalau barang-barang antik ni kena berhati-hati sebab kita tak tahu asal usul silsilah kisah-kisah dia apa semua. Cuma Fatin ni macam dia bagi dia macam selama dia dengan husband dia tak pernah jadi benda pelik, dan husband dia pun tak pernah rasa pun ada sesuatu yang pelik dekat barang-barang antik yang dia beli. Sebab dekat rumah dia ada satu bilik tu memang khusus husband dia letak barang-barang tu. Tapi bukanlah sepenuhnya macam setengah-setengah orang macam bilik tu memang khusus je barang tu, tak lah. Maksudnya dalam bilik tu sebenarnya office dia, lebih kurang husband dia buat kerja macam tu kan. Kat situlah collection husband dia letak, lebih kurang macam tu. Dan bukan semua barang tu dia letak kat rumah dia, ada je yang dia dah jual balik, macam tu kan. Kira hobi husband dia macam tu lah. Waktu dia bawa balik lampu tanah tu dekat hotel, kat bilik dia tu,
Malam tu lah dia kata dia tiba-tiba rasa macam kena hempak tau. Dia tak pernah tidur dan tiba-tiba terjaga sebabkan rasa kena hempak dengan sesuatu. So malam tu dia terasa sangat sakit dan dia kata memang dia rasa sekak sangat sampai dia tak boleh nak baca apa-apa doa, nak sebut nama Allah pun tak boleh pada waktu tu. Jadi waktu dia sekak tu dia tahan. Bila dia dah okey tu dia menjerit. Husband terkejut atau dia beritahu kat husband dia apa yang dia rasa. Jadi malam tu dia pun tidur tak tutup lampu. Hotel yang duduk ni sangat-sangat kecil tau. Macam tak ada space yang untuk macam nak berjalan ke tepi ke ada almari ke tak. Dia macam bayang je lah hotel bajet kan. Terus tepi tu terus pintu toilet. Jadi waktu malam tu dia terjaga lepas dia kena hempap tu. Dia terjaga tu dia tak boleh tidur dah. Dia duduk kat tepi penjuru katil tu. Tapi laki dia tidur tau. So dia tengah termenung-termenung macam tu dia pelik. Apa yang terjadi kan? Dia cubalah macam nak baca doa, nak tidur balik, tapi dia dah tak jadi ngantuk. Tiba-tiba dia dengar bunyi air menitik dekat dalam tandas tu. Lepas tu dia terus bangun, dia pergi tengok. Sebab dia tak suka tau bunyi-bunyi yang yelah macam air menitik, air tak tutup rapat. Dia ingat benda macam tu lah. Dia pun pergi kat toilet tu, dia pun tutup kokok pilih tu tak ketat ke. Tapi memang dia tengok dah tak menitik apa-apa pun. Cuma dia rasa macam mungkin bunyi titik sikit-sikit daripada sini kot. Mungkin pipe tu tak rapat kot. Dia pun try tutup rapat. Lepas tu dia tutup pintu toilet tu. Bila dia sampai dekat katil, dia tak naik lagi atas katil tu. Tiba-tiba katil tu berbunyi. Katil yang jadi spring tau, yang memang bunyi tu kan. Seolah-olah macam dia dah naik atas katil tu. Lepas dia terdengar bunyi macam tu, dia rasa sangat-sangat takut. And dia kejut husband dia. Dia kejut, sayang bangunlah, dengar tak bunyi tu, sayang bangunlah. Husband dia pun bangun. Husband dia bangun, cari tengok tepi kiri kanan tak ada apa-apa. And dia pujuklah si Fatin ni. Dia kata tidurlah, tak ada apa-apa kan, besok nak pergi jalan jauh, tidur-tidur nak rehat apa semua. So Fatin ni macam termenung. Dia macam keliru benda tu betul ataupun halusinasi dia, ataupun sebabkan dia mimpi, ataupun sebab dia rasa dia kena hempap tadi membuatkan dia rasa takut. Dia pun keliru pada masa tu. Jadi dia cuba nak lelakkan mata. Dia pun tutup mata dia macam tu. Tiba-tiba kedengaran bunyi plastik tau. Betul-betul dekat bahagian yang dia beli barang tadi. Termasuklah dekat bahagian yang lampu antik tu. Memang satu tempat je letak kat situ. Dia dengar bunyi plastik macam seolah-olah ada orang selongkar bahagian tu. Dia pun pandang ke arah tu. Bila dia pandang, dia tengok tak ada apa-apa pun kan. Dia pun macam pelik. Tapi dia memang dia yakin bunyi tu memang datang ke arah tu kan. Macam mana bila dia tengok tak ada apa-apa. So dia risau. Tapi dalam masa yang sama dia macam fikir, ada tikus ke, ada cicak ke kan. Dia macam fikir binatang-binatang lah sebab hotel bajet itu kan. Lepas tu dia pun baring balik. Dia rasa tak selesa. Tiba-tiba dia rasa macam dia dengar bunyi tapak kaki. And dia kejut lagi husband dia. Husband dia pun suruh dia tidur lagi lah. And dia pun macam buat tak tahu entah macam mana dia terlelap. So esok tu dia tak ada mood lah sebab dia tak boleh tidur kan. Jadi bila dia tak boleh tidur, dia rasa macam kekurangan tidur satu bab lah. Lepas tu stres dengan keadaan malam tadi yang dia rasa macam bunyi-bunyi gangguan tu apa dia. So dia diam je. Husband dia pun tanya kat dia okey ke tak, kenapa apa semua. Lepas tu dia ceritalah dia dengar bunyi ni, apa yang dia rasa apa semua lah. So husband dia ni macam dengar-dengar macam tu. Husband dia kata mungkin ada yang ikut ataupun terlalu penat. Husband dia bukan tak percaya benda tu. Husband dia percaya. Cumanya husband dia rasa macam biasalah tu, pergi mana-mana benda tu kan ada je lah, macam tu. Dia tak rasalah satu benda yang boleh memudaratkan isteri dia apa semua. Pada hari tu kira last day dia orang nak jalan-jalan kat area Bali ni lah. Husband dia ajak dia pergi kat tempat-tempat barang antik ni. Ada dalam 5 kedai macam tu tau. So satu kedai yang pertama dia pergi tu tak ada apa-apa. Kedai seterusnya tu memang husband dia ada beli barang lah. And dia pun tak fokus lah husband dia beli barang apa kan. So dia pun buat tak tahu kan, dia jalan travel lah apa semua ke, jalan lah pergi tempat-tempat menarik kat Bali kan. Habis dia semua sampailah ending dia. Maksudnya hari seterusnya lepas dia dah pergi beli barang, dah pergi berjalan tu, mungkin dia terlalu penat. Dia pun tak rasa lah ada gangguan ke apa ke. Sampailah hari terakhir dia orang nak balik dah kat airport. Masa kat airport tu dia nak pergi tandas. And then dia bertembung dengan seorang budak ni. Budak ni macam jual barang, macam adalah dia jual-jual keychain apa semua tu kan. Dia dah tegur dah dengan si Fatin ni, tapi Fatin ni macam tak apa-apa, terima kasih. Macam Fatin tak nak beli kan. So dia pun pergi tandas. Bila dia dah habis pergi tandas, dia dah balik. Masa dia nak pergi kat husband dia balik, dia tengok husband dia tu pegang barang tau. And then dia tanyalah dapat kat mana. So dia cakap ada budak jual. So dia macam teringat, oh tadi Pak I rasa macam I ada terlanggar budak dia nak suruh beli keychain apa semua, tapi I tak belilah. Oh you beli ke? Dia tu tengok cantik sangat ke, berapa dia jual? Dia tanya-tanya dengan husband dia kan. So husband dia cakap lah sekian-sekian. Dia pun tengok keychain tu macam bodoh-bodoh je, tak ada apa-apa pun. Tapi keychain tu macam ada bentuk, tahu tak, macam bentuk apa tu,
Alah, yang macam kalau orang main sumpit, apa nama benda tu, macam tu lah, kicik-kicik yang bentuk topeng-topeng tu kan. So wife dia tengok macam tu, okay, habis je lah kat situ. Sampailah dia balik semula ke KL. So bila sampai dekat rumah dia orang dah kemas-kemas barang apa semua. Malam tu lah dia kata sangat-sangat terkejut sangat, sebab malam tu lah dia kena gangguan yang teruk, sampai kan benda tu tarik dia turun pada katil. Kiranya dia ditarik sampaikan dia jatuh katil. Memang betul-betul kepala dia terhentak kat lantai. And husband dia terjaga. Husband dia terkejut macam mana dia boleh dekat bawah. Tapi husband dia faham lah macam benda tu bukan dia yang buat. Kiranya husband dia notice lah tiba-tiba isteri dia dekat bawah macam ada benda tak kena. So malam tu lah diorang baca macam-macam surah, tapi tetap rasa macam tak tenang. Rasa macam ada benda tau. Rasa macam diperhatikan. Rasa macam dengar suara orang bercakap. Bukan dia je, husband dia pun dengar juga. Tapi husband dia macam relax je. Ya, lelaki kan macam tak apa-apa nak takut Jadi keesokan harinya tu lah husband dia decide untuk panggil seorang ustaz rawat kat dalam bilik dia tu. Husband dia berfikiran seperti bilik tu yang mempunyai gangguan, sebab diorang kan pergi travel. And dia percayalah macam rumah kalau lebih 3 hari tinggal ada penghuni lain. So dia ingat benda tu datang daripada rumah tu. Jadi ustaz tu pun datang. Sampai je masuk kat dalam rumah dia apa semua, dia kata rumah ni macam tak ada apa-apa je kan. Ustaz tu cakap yang tu. Tak apalah, saya buat air yang tu kan. Dia pun bagilah air bacaan apa semua. Suruhlah renjis kat sekitar penjuru rumah tu. So husband Fatin ni ambil, okay, dah settle dengan ustaz tu pun balik. Tak tahulah macam mana ustaz tu sampai kat rumah dia macam betul-betul lepas maghrib macam tu. Pukul 10 lebih lah macam tu. Dia kata antara pukul 10 lebih nak ke pukul 11 macam tu. Dia kata husband dia dapat call daripada ustaz tu. Ustaz tu macam tiba-tiba ustaz tu suruh renjis air tu kat bilik juga. Husband Fatin ni macam tanyalah kenapa ustaz, sebab ustaz tu tak masuk pun kat bilik dia tau. Jadi ustaz tu kata tak tahulah dia dapat rasakan seperti itu. Jadi ustaz ni bukanlah nampak ke apa ke, just macam mungkin insting dia ke kan. Dia macam, ataupun dia lupa nak remindkan balik tadi kena spray juga dekat bahagian seluruh rumah macam tu. Jadi husband dia pun spray lah dekat bahagian bilik dia juga. So malam tu masa nak tidur, Fatin dia kata dia dengar, mula-mula dia dengar bunyi macam orang cakar tau. Betul-betul kuat, macam seolah-olah ada dalam almari baju bilik dia. And dia pun tas husband dia cakap, sayang bangunlah, you dengar tak bunyi tu? Husband duduk diam sekejap dalam beberapa minit. Husband dia kata dia tak dengar bunyi apa-apa. Lepas tu Fatin ni pun macam nak baring balik. Tiba-tiba dia kata dia memang nampak satu bayang yang macam gelap sangat-sangat datang daripada pintu. Padahal pintu tu tutup, laju-laju terus macam nak cekik dia tau. So Fatin ni macam bila nampak macam tu, dia terjadi macam tu, dia terus terbaring kat katil tau. Bila dia terbaring kat katil tu, dia macam dah macam kejang macam tu kan. Dia macam tu kan, dia tas husband dia. Setelah husband dia sedar macam tu, husband dia pun macam panggil lah, okey tak ni? Husband dia pun macam baca doa apa semua. Lepas tu Fatin dia okey. So Fatin cakap, I rasa memang ada gangguan, I rasa I nampak benda tu. Fatin macam tak terurus lah. Dia macam takut sangat-sangat. And dia menangis. Dia kata, I rasa I sakit, you tahu tak, I nampak. Macam jadi pergaduhan sikit dengan husband dia. So husband dia kata tak apa, esok kita panggil lagi orang datang merawat. Ataupun you ni yang terlalu penat ke apa semua. Tu cakap, tak, memang I nampak. So husband dia pun macam okey, tak apa, sabar, nanti kita tengok macam mana kan. Jadi keesokan pagi-pagi tu, Fatin ni buat breakfast untuk husband dia nak pergi kerja. So masa husband dia nak pergi kerja tu, dia panggil lah makan. Tiba-tiba husband dia dah separuh jalan nak pergi kat dapur tu. Tiba-tiba husband dia macam tengok dia macam tu. Husband dia tu kata, dah lambat terus pergi. Fatin terasa lah sebab dia masak banyak untuk husband dia. Tiba-tiba husband tak makan. Selalunya husband tak pernah miss breakfast. Bila dia tengok husband dia macam, ish, kenapa ni kan, pelik betul. Lepas tu dia terima mesej. Kira macam husband tu dah sampai tempat kerja. Husband dia WhatsApp dia. Husband dia cakap tadi masa dia nak pergi makan breakfast tu, bukan tak nak makan, sebab dia kata dia nampak ada perempuan tua yang buruk sangat dekat dapur. Macam dekat kawasan pintu, kira macam yelah tengah-tengah gerbang dapur dia tu. Dia kata dia nampak nenek tua yang buruk sangat betul-betul belakang isteri dia. So dia kata minta maaf sangat-sangat, I tak boleh nak makan tadi dia tu. Dia kata rumah kita ni memang ada problem, nanti I cari orang yang boleh merawat. So husband dia cakap macam tu kat Fatin lah. Lepas tu Fatin ni baca mesej macam tu, dia terus terkejut. Lepas je dia dah baca mesej tu, dia terdengar macam ada orang basuh pinggan kat dapur dia tau. Jadi dia macam tak rasa takut. Dia teringat, orang tua muka buruk, dia dah takut lah kan. Macam kalau aku takut tiba macam tu, dah duduk rumah seorang-seorang. Lepas tu Fatin ni duduk diam je dekat dalam bilik. And dia mesej husband dia kata balik cepat sikit. Dia dah takut, dia rasa macam tak boleh buat apa-apa. Dia duduk dalam bilik je. So husband tak balas, dia duduk diam je. Jadi waktu tu kan pagi, kiranya pagi nak sampai ke petang, pukul 5 lebih, pukul 6 macam tu kot husband dia balik. Memang lama lah. Tak bila ada gangguan lagi lah, terasa lama kan. Fatin duduk dalam bilik, tiba-tiba dia terdengar macam ada macam bunyi orang tekan keyboard komputer macam tu lah dekat bilik kerja husband dia tau.
So dia dah takut dah. Dia fikir bilik tu adalah macam-macam. Sebab dia tahu je macam barang-barang antik ni kan risiko kan. Dia risau jugalah. Jadi dia tak naklah buka pintu bilik husband dia tu. Dia duduk diam je dekat dalam bilik dia tu. Tiba-tiba bunyi tu makin kuat dan sangat-sangat mengganggu dia. Sampai kan dia tutup telinga. Dia cakap diam. Dia jerit macam tu kan. Dia dah hilang kawalan tau. Dia duduk diam. Lepas tu dia pergi kat toilet. Dia ambil uduk. Dia plan nak mengaji lah. Dia nak pergi kat tempat almari yang letak Quran tu. Dia terjatuh, tergelincir lah macam tu. And dia terus jatuh terhentak kat bahagian pinggang. So, dia terjatuh tu memang kuat. Dia kata memang dia rasa waktu tu mungkin dia punya tulang punggung ke pinggang dah patah dah. Dia cakap memang sangat-sangat kuat. Memang sakit. Nasib baik dia tak terhentak kepala tau. Lepas tu dia terus cepat-cepat call husband dia. Suruh husband dia balik. Husband dia balik bawa dia pergi hospital. Pergi hospital, cek-cek apa semua. Dia gugur. Tapi waktu kejadian tu dia tak tahu pun dia pregnant. And dia tak tahu pun yang dia dah gugur. Sebabnya tak ada darah keluar. Apa-apa semua tak ada keluar. So dia sudah cek. Doktor cakap gugur. Darah tu dah jadi ketulan keras kat dalam rahim dia macam mana entah. So dia kena buang jugalah benda tu. Jadi dia memang sedih. Sebab satunya dia tak sedar yang dia pregnant. Dia tak sedar pun yang dia tu gugur. And kalau dia tahu benda tu dia lebih berhati-hati. Sebab dia kata yelah perkahwinan dia pun dah lama. Tapi dia tak ada zuriat. And bila dia terjadi macam tu pula, dia memang sedih. Jadi lepas dia balik daripada hospital, dia kata memang keadaan sangat berubah lah. Emosi husband dia kan. So dia balik rumah tu, dia memang tak nak naik atas. Dia macam geram satu benda lagi. Sebab dia rasa macam gangguan tu pun punca. Dia macam banyak blame lah. Dia cakap waktu tu memang dia sangat-sangat sedih dan marah kan. So masa dia duduk kat ruang tamu tu, dia cakap dia ada dengar bunyi tau. Bunyi macam orang bercakap-cakap dekat dapur. Lepas tu dia dengar macam ada orang berjalan ke atas walaupun tak ada orang ke atas. Bunyi-bunyi macam tu lah yang ganggu. Mula-mula tak berapa teruk. Bunyi-bunyi macam tu je lah yang kerap dia dengar sepanjang dalam 2-3 minggu lepas dia balik pada Bali tu kan. And benda tu dia dah macam panggil ustaz yang macam tadi aku cerita kan. Dia dah panggil ustaz sekali tu je lah. Tapi benda tu berlarutan bunyi. Dan lama-lama bila dah beberapa minggu tu, dia dengan husband dia dah decide macam abaikan je lah. Mungkin benda tu memang saja nak tumpang ke macam mana kan. Dia anggap macam tak apalah kan, bunyi je, dia tak kacau lebih-lebihan dia tu. Dia rasa macam dia nak cuba positifkan lah dia dengan husband dia ni. Dan sampailah satu ketika tu, waktu tu dia nak pergi ambil barang dekat dalam office husband dia tu, kira macam bilik office lah kan. Dia nak ambil barang. Masa tu dia buka pintu, dia sangat-sangat terkejut sebab pintu bila buka pintu ada cermin tau kat bahagian tepi tu. Macam tepi tu macam sengit boleh nampak belah sana, belah dia belah sini kan. So bila dia buka, dia tengok kat cermin tu, dia macam terus terpandang lah. Bila buka pintu, dia nampak kat cermin tu, dia nampak ada orang tua duduk betul-betul sebelah satu pokok bunga plastik. Rasanya pokok bunga plastik dia kata, dekat betul-betul tepi barang-barang antik yang husband dia kumpul. So bila dia nampak macam tu, dia pandang, dia tengok tak ada. Bila dia pandang real, tak ada. Hanya dalam cermin tu saja. Dia pun bagi tahu kat husband dia apa yang dia nampak apa semua. Husband dia cakap kat mana, dia pun tunjuk. Masa husband dia nak kemas bilik tu, kiranya macam lepas Fatin cerita macam tu kan, husband dia macam notice lah, okay, aku kena kemas sikit bilik ni sebab dah lama terbiar. So masa husband dia nak kemas tu, dia kata husband dia kena cakar tau. Masa tu husband dia macam nak angkat barang lah. Tiba-tiba macam tak ada apa-apa, tak nampak apa-apa jemaah. Tiba-tiba tangan tu macam sok, macam kena benda, seolah-olah macam langgar satu benda. So husband dia macam terkejut, pergi basuh tangan, basuh tak ada apa-apa. Tengok tangan dah luka, memang terkoyak bahagian sini ni. Memang nampak macam nampak daging kan, memang terkoyak. So dia pergi klinik, pergi check apa sabun ubat apa semua. So husband dia ni macam cakap kat si Fatin ni lah, dia kata I rasa rumah ni macam ada something lah. Selang beberapa hari, kira ni kisah terakhir. Cerita dia macam panjang juga, aku terpaksa cut sebab gangguan yang dicerita tu kebanyakannya lebih kurang sama. So yang ini yang point penting dia lah yang berlaku. So masa kejadian ni berlaku, sorry kalau cerita ni agak macam membayangkan lucah-lucah sikit, tapi nak ceritakan benda ni disebabkan benda tu. Macam diorang ni ialah husband and wife, you guys tahu lah kan, macam malam-malam macam nak ni lah. Lepas tu tiba-tiba bunyi kuat sangat dekat bilik office husband dia tu, macam seolah-olah macam ada benda-benda jatuh. Husband dia cepat-cepat lari, macam terkejut lah. Benda tu macam mengejutkan. Cepat-cepat pergi kat bilik sebelah tu, tengok-tengok barang-barang semua dah jatuh, pecah. Mana yang kaca, mana yang pasu antik apa semua pecah, berkecai langsung semua penuh. So husband dia pergi tengok dulu barang-barang tu kan. So Fatin ni masih kat bilik dia. Jadi Fatin ni
pelan-pelan pergi tengok, ikut, kenapa tu you okey tak, dia macam tu kan kat husband dia kan. Sampai dia pergi buka tolak pintu tu kan, dia nampak ada orang tua yang buruk sangat-sangat. Dia kata kuku panjang mencengkung macam tu kan, duduk dekat bahagian tepi, betul-betul dekat bahagian pasu. Kiranya husband duduk tengah, dekat pasu tu orang tua tu duduk macam tu, orang tua tu buat macam ni, tak tahulah apa yang dia buat. Dia kata macam tangan dia menunjuk ke depan, tajam kuku macam tu kan. So Fatin ni menjerit lah, benda tu sayang, dia macam jerit kuat-kuat kan. Husband dia pun pandang dia, tak, you okey tak? Lepas tu dia pergi kat isteri dia, so dia peluk. Lepas tu tengok-tengok, masa dia orang tengah macam husband dia peluk Fatin ni, time tu lah macam satu frame jatuh sebiji macam cerita. Dia kata macam kejadian tu memang sebiji macam cerita hantu ni jatuh. Dan dia tahulah ada entiti lain dekat dalam rumah dia, sebab dia orang nampak. Maknanya dia orang tengah perpelukan, ketakutan, pandang kat dinding kat dalam office husband dia tu, frame tu jatuh satu-satu. And frame tu adalah frame dia, gambar dia kahwin. Lepas tu frame gambar dia orang lah. So ada frame benda-benda lain jugalah jatuh satu-satu. Dan dia jatuh semata-mata jatuh, paku tak cabut pun. So masa tu lah dia orang dah tahu macam, okay, gangguan kan. Dia orang pun cepat-cepat turun ke bawah. Husband dia call ustaz tu datang. Masa ustaz tu nak naik atas, ustaz yang pertama yang kata rumah tu tak ada apa-apa tu, so dia naik ke atas. Masa dia naik ke tangga tu, ustaz tu terjatuh. Baru macam 3 ke 4 step macam tu kan, naik ke atas, ustaz tu jatuh. Dan cara dia terjatuh, kalau korang tengok macam orang kena histeria tu kan, memang macam tu lah cara dia. Dia macam terpelanting, macam terlompat, macam seolah-olah ada orang tolak ustaz tu jatuh ke belakang. Dan ustaz tu macam terhentak, tapi ustaz tu kuat lah. Dia macam bawa sejadah sekali, dia tepih-tepih, dia baca doa, dia naik atas. Lepas tu dia tak tahulah dia buat apa. Dia kata dalam beberapa minit macam tu ustaz tu turun. So ustaz tu beritahu rumah tu ada benda. So benda tu diikut dah lama dah, dan dia dah duduk dekat dalam rumah tu dah lama dah. Tapi masa dia pergi check hari tu, masa first time dia datang tu, dia kata dia tak nampak apa-apa. Kiranya macam benda tu dia bukan sekadar duduk kat rumah, sebenarnya dia ada ikut antara husband Fatin ataupun ikut Fatin dia macam tu. Tapi waktu dia datang memang tak ada, tapi benda tu memang ada, dan benda tu sangat kuat. Kiranya macam bukan yang biasa-biasa lah, bukan yang jin Islam ke apa. Benda tu macam fight lah. Tapi ustaz tu tak boleh nak rawat betul-betul. Sampailah husband Fatin ni, dia call bapa saudara dia ke cousin dia macam mana entah, yang duduk kat kampung, yang memang merawat orang-orang yang kena sihir apa semua tu. Dia call tu, datang kat rumah dia. Masa tu lah masa dia nak buang apa tu semua, kena panggil orang lain juga untuk jadi orang perantara masuk. So kaji Alkisahnya, benda tu dah ikut daripada dekat Bali tu. So benda tu datang daripada mana? Daripada lampu tanah tu ke? Daripada mana? Rupanya daripada kitchen yang dia beli dekat budak yang dekat airport tu. Mengikut apa yang Fatin cakap, budak yang jual kitchen tu sebenarnya bukan budak, orang tua. Dan kitchen yang dia jual tu sebenarnya bertuan, macam ada benda. Dia ada benda dekat dalam tu yang membuatkan benda tu tertarik dengan husband Fatin ni. So bila benda tu ikut sampai balik ke rumah apa semua, jadi mula-mula kan macam gangguan bunyi-bunyi biasa tu kan. Mungkin dia ingat husband Fatin ni tuan baru, jadi dia pun duduk sekali kat rumah tu, tak ada apa-apa yang pelik. Tetapi benda tu perempuan. So bila dia buat sesuatu macam yang kejadian yang teruk tu kan, yang dia mengamuk tu kan, kira kan diorang nak bersama, tiba-tiba benda tu macam mengamuk. Macam aku tak tahu lah, aku tak faham, aku macam tak berapa faham sangat macam mana nak explain kat korang. Tapi kalau macam aku sendiri baca cerita tu, aku faham akulah. Tapi untuk jelaskan kat korang, sendiri korang faham. Kiranya benda tu dah tertarik dengan husband si Fatin ni. So sebab tu lah dia mengamuk apa semua. Dan nak buang benda tu bukan sekadar untuk buang kitchen tu sahaja. Dia macam, sebab bila dia dah sampai dekat rumah Fatin tu kan ada barang-barang antik lain tu. Jadi ada beberapa barang-barang antik tu juga yang bertuan. Jadi dia dah macam seolah-olah bilik tu macam rumah dia. Lebih kurang macam tu lah ustaz tu cakap yang Fatin sampaikan kat aku. Tapi kita tak tahulah sejauh mana kesahihan cerita ni. Cuma itulah kisah yang terjadi. Dan lepas pada peristiwa tu, dia kata lepas dah rawat apa semua, memang adalah beberapa kali juga dia orang macam bergaduh. Macam ada isu lain yang membuatkan dia orang ni tak bersekefahaman start daripada kejadian yang dia dah tahu dah kisah ni. And dia macam bila dia bergaduh tu, macam dia orang pun masing-masing istighfar, macam jangan terbaukan emosi kan, mungkin gangguan syaitan yang nak menyesatkan, nak merosak hubungan. Diorang dah fikir macam tu dah, tapi still bergaduh. Dan Fatin dengan husband dia pun mungkin salah satunya tak ada jodoh. Diorang dah berpisah dah, dan benda ni pun dah berlaku lama dah.
So Fatin ni cerita, dia mungkin macam niat dia kata, mungkin dia apa yang dia nak sampaikan tu macam dia nak bagi tahu lah yang macam kalau kita ni apa hobi husband itu buat, sebenarnya tak salah hobi tu nak mengumpul barang-barang antik ke apa, cuma kita kena macam berhati-hati lah. Macam Fatin kata, tak semua benda yang kita rasa macam nampak tak ada apa-apa sebenarnya dia tak ada apa-apa. Maksudnya macam tu lah. Dan aku pun macam setuju juga apa yang dia cakap, sebab macam yang aku pernah cerita sebelum ni, yang kes barang pre-love lah apa kan, kita tak tahu kisah asal usul semua benda tu kan. So benda-benda macam tak mustahil lah boleh berlaku, sebab kadang-kadang kan daripada benda-benda ni kan makhluk-makhluk lain ni suka bertinggi, menompang, melekat kat sesuatu benda yang kita tak tahu dengan mata kasar kita. So setiap apa yang kita nak buat tu, kita kena banyak berhati-hati. Dan kalau boleh, kalau kita kumpul barang-barang antik tu, tengok barang-barang yang macam mana. Kalau macam botol-botol, kaca-kaca tu, macam aku pernah cerita kot dulu, yang bapa saudara aku dulu, dia suka kumpul barang-barang lama, macam barang-barang Coca-Cola tu kan. So botol-botol yang dia simpan tu ada benda-benda pelik. Aku pernah cerita kot kat dalam video sebelum-sebelum ni. So nak ceritakan benda-benda macam tu memang betul lah ada. Kadang-kadang dia duduk, dia dah macam dia menumpang kat situ, dia duduk kat dalam botol tu ke apa ke, kita tak nampak. Macam aku nampak benda tu, tapi kalau macam setengah orang kan macam tak nampak langsung, kita tak tahu dia kadang-kadang dia tertarik dengan kita ke apa ke. So benda-benda macam ni kita kena berhati-hatilah. Di samping kita kumpul-kumpul barang-barang macam tu, kita kena banyak berhati-hati juga. Macam Fatin dengan husband dia, ex-husband dia tu, dia kata diorang memang solat, mengaji, cuma yelah mungkin adalah kekhilafan kat mana-mana kan yang membuatkan terjadi perkara sebegitu. So dia kata apa yang dia sampaikan ni salah satunya lah pengalaman seram dia yang dia nak kongsikan. Macam Fatin dia cakap lah, kalau ada orang lain yang macam sama hobi dengan ex-husband dia ni, kalau boleh, kalau suka kan kumpul barang-barang antik macam ni, kalau boleh berhati-hati. Maksudnya tengok masa nak beli kat kedai tu, tanya dulu kedai mana asal-usul dia. Kalau macam terjadi satu benda yang tak best kat dalam family, tiba-tiba benda tu berlaku macam tiba-tiba sangat, sebelum tak ada apa-apa, tapi lepas kejadian ataupun keberadaan benda-benda baru dalam rumah kita, terjadi benda sesuatu benda yang tak best ni, better pergilah do something, buat check. Macam dia silap dia kata dia dengan husband dia pada waktu tu, diorang dah tahu dah macam gangguan tu ada daripada bunyi, selagi tak jelma tu kan, orang kata bunyi-bunyi macam tu, semua diorang macam ambil mudah. Diorang rasa macam tak apalah, nanti hilang lah benda tu. Diorang tak ambil serius lah bab-bab macam tu, sebab diorang rasa macam bunyi-bunyi ni kan normal je, benda tu kan ada je. Dia macam terlalu ambil simple benda tu. Rupanya tak tahu bila terjadi kes-kes berat macam tu, di sebaliknya terjadi daripada benda-benda yang sebegitulah. Maksudnya walaupun kitchen tu bukan salah satu collection barang-barang antik ke apa, tapi dia simpan sekali dekat tempat tu, dan benda tu dah berkait dengan barang-barang yang dia simpan tu. So Fatin dia cakap itu adalah pengalaman seram yang dia pernah lalui, dan dia rasa sangat sedih. Dan perceraian dia dengan ex-husband dia ni bukan berkaitan dengan benda ni, tapi berpunca daripada pergaduhan lah yang tak pernah putus, asyik bergaduh, dan benda tu tak pernah terjadi sebelum kejadian yang dia pergi Bali tu. Maknanya kejadian dia sebelum tu, dia dah kahwin berapa lama tu, alhamdulillah dia tak pernah ada salah faham apa benda semua. Tapi lepas kejadian dia balik pada Bali tu, dia lepas dah rawat tu, dia ingat dah tak apa-apa, tapi kemudian benda tu berlarutan. Asbab je lah benda tu berlaku betul-betul lepas pada kejadian yang kat Bali tu, yang dia bawa balik barang tu kan. Itulah perkongsian yang diceritakan oleh Fatin, dan bagi dia apa yang dia lalui tu dah memang ujian pada dia. Bagi aku, kenapa aku share juga, sebab cerita dia menarik dan tak pernah aku terfikir pun akan terjadi sebegitu rupa. Yelah, kita tak tahu kan. Macam aku mula aku tak tahu cerita, aku baca tu, aku rasa macam mungkin sebabkan lampu tanah tu kot kan, dia beli tu kan. Aku imagine macam tu lah. Rupanya tak, daripada kitchen tu. Budak tu pun tak tahu daripada mana. Salah satu lagi apa yang aku boleh dapat, kalau daripada diri aku sendiri lah, daripada kisah Fatin ni, pengajaran untuk aku, kalau kita pergi kat negara orang ke, negara kita sendiri ke, kalau tiba-tiba orang datang kat kita kan, sekarang kan banyak je yang macam nak minta sedekah ke, nak minta beli tu beli ni, tak salah pun kita nak bagi apa semua. Macam aku kan, kalau orang minta sedekah kan, kalau aku tak nak beli barang tu, aku just sedekah biasa je, macam tak payahlah ambil barang tu kalau kita tak nak. Kalau benda tu kita rasa macam tak bermanfaat ataupun tak guna, macam kita rasa macam kesian kat dia, kita tak payah ambil barang, kita just sedekah macam biasa je kalau kita ragu-ragu. Tapi kalau korang berminat dengan barang tu, beli je lah, macam tak ada apa-apa pun, cuma lebihkan berhati-hati sahaja. Kita tak tahu kan niat orang, kita tak boleh terlalu sangka buruk, dan kita juga tak boleh terlalu relax, sebab kita kena berhati-hati lah. Akhir zaman ni macam-macam benda-benda pelik kan,
Kadang-kadang kita nampak kesian sangat orang tu, nampak macam sedih susahnya. Kita tak tahu kan, kadang-kadang orang nak, scammer pun sekarang macam-macam juga kan. So kena berhati-hati. Kau tengok tiba-tiba Shopee. So itulah dia perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, tergoda hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.